Ini statistik terbaru jumlah mangsa pencemaran bahan kimia di Pasir Gudang. Sehingga kini seramai 2,775 orang dirawat di beberapa hospital di Johor akibat pencemaran kimia dengan 7 daripadanya dirawat di unit rawat terapi. Seramai 1,483 daripadanya ditempatkan di Medic Base Dewan Taman Pasir Putih manakala 423 orang lagi ditempatkan di Medic Base Dewan Taman Mawar. Pengerusi Jawatan Kuasa Kesihatan Alam Sekitar dan Pertanian Johor Dr. Sahrudin Jamal berkata kedua-dua pusat itu dibuka sejak 11 Mac. Sebanyak 276 kes dirujuk ke Hospital Sultan Ismail selain terdapat 869 mangsa mendapatkan rawatan secara terus di hospital dan klinik-klinik di sekitar Pasir Gudang dan Johor Bahru tanpa merujuk kepada Medic Base yang dibuka. Bagi memastikan jumlah mangsa berada pada tahap terkawal, kerajaan negeri telah mengambil pemantauan udara secara berkala dalam memastikan orang ramai sentiasa mengikuti perkembangan semasa berkenaan insiden itu. 92 tadika dan taska di kawasan terjejas juga sudah diarahkan tutup bagi mengelakkan peningkatan jumlah mangsa. Seramai 426 petugas daripada 19 jabatan dan agensi kerajaan bertugas bagi memastikan kawalan insiden berada pada tahap terbaik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Plan 3 dari IPK 661 dengan topik kes tadi kami pencemaran Sungai Kim King di Pasir Gudang, Johor. Tanpa membuang masa, saya akan mulakan pembentangan dengan memberikan takrifan pencemaran. Pencemaran dapat ditakrifkan sebagai satu fenomena di mana terdapat kewujudan bahan pencemar yang boleh mengakibatkan kesan negatif kepada alam sejagat secara menyeluruh seperti kerosakan sehingga boleh memberikan kebinasaan kepada kesihatan manusia, mengancam sumber alam dan ekosistem malah penggunaan alam sekitar. Menurut Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 yang menyatakan bahawa pencemaran merangkumi perubahan sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada sifat-sifat fizik, kimia, biologi atau aras sinaran mana-mana bahagian alam sekeliling dengan melepaskan, mengeluarkan atau meletakkan bahan buangan sehingga ia mampu menjejaskan kegunaan-kegunaan berfaedah yang menimbulkan sesuatu keadaan di mana ia mungkin berbahaya kepada kesihatan, keselamatan atau kebajikan awam manusia atau organisma-organisma lain seperti tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Terdapat beberapa bentuk pencemaran yang mengancam bumi. Namun pencemaran yang dikait rapat dengan pencemaran Sungai Kim King adalah pencemaran udara, pencemaran air dan pencemaran kimia. Pertama sekali, pencemaran udara merupakan pencemaran di mana terdapat pembebasan bahan kimia atau benda asing yang berbahaya ke dalam permukaan atmosfera yang mampu mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan manusia dan ekosistem di sesebuah kawasan yang terjejas. Menurut Akta Kualiti Alam Sekitar 1974, pencemaran udara berlaku apabila terdapat kewujudan benda asing dalam kepekatan yang tinggi sehingga ia mampu bertindak secara radioaktif untuk mengganggu kehidupan sejagat. Manakala pencemaran air pula dapat dikaitkan dengan kebocoran atau pembuangan bahan kimia ke dalam air di mana ia mengakibatkan perubahan kandungan, keadaan dan warna yang boleh membawa kemudaratan kepada alam sekitar. Akhir sekali, pencemaran kimia yang di mana berasal daripada penggunaan industri di mana terdapat sebatian baru, tisu organik dan ekosistem yang mampu mengubah komposisi di dalamnya. Lazimnya, setiap perubahan komposisi yang berlaku akan memberikan kesan baru kepada ekosistem sedia ada. Sekiranya perubahan komposisi ini tidak dikawal sewajarnya oleh pihak berkuasa, perubahan ini mampu mendatangkan kemudaratan kepada manusia dan ekosistem. Komposisi baharu berikut mempunyai kemungkinan yang tinggi untuk beracun sehingga dapat membawa maut tanpa disedari.
Ketiga-tiga pencemaran yang telah saya nyatakan tadi telah mengakibatkan kemusnahan ekosistem di Sungai Kim Kim dan menjejaskan kesihatan penduduk sekitar. Assalamualaikum, saya Aina Hazika binti Rozmi akan menyambung pembentangan ini dengan membincangkan sedikit penerangan tentang latar belakang Sungai Kim Kim di Pasir Gudang Johor dan kawasan perindustrian yang berhampiran. Seperti sedia maklum, sungai ini terletak di negeri Johor yang menghubungkan daerah Pasir Gudang dan Masai. Bukan itu sahaja, sungai ini mempunyai kepanjangan sebanyak 15 km yang mengalir masuk ke Selat Johor. Seterusnya, berdasarkan analisis, saya akan menerangkan sedikit tentang kronologi bagaimana berlakunya pencemaran di Sungai Kim Kim. Pada 7 Mac 2019 yang lalu, pencemaran ini berpunca daripada pembuangan 2.43 tan sisa kimia terhasil daripada kilang pemprosesan tayar yang merupakan buangan berjadual jenis SW3116 cemar minyak. Seterusnya, 3 pengarah syarikat pemprosesan tayar terpakai iaitu Wang Jingchao, Yop Lok Liang dan Sim Waiter berserta pemandu lori yang melupuskan buangan minyak ke dalam sungai iaitu N. Maridas telah didakwa bersubahat dalam pelupusan bahan-bahan tersebut. Kesannya, pada 9 Mac 2019, seramai 76 orang mangsa telah dicatatkan terkesan daripada kes ini dan jumlahnya meningkat secara berterusan kerana keadaannya yang tidak dapat dikawal dalam jangka masa yang pendek. Pada 11 Mac 2019, ini telah dikenapasti bahawa gelombang kedua berlaku di mana jumlah mangsa meningkat secara drastik kepada lebih daripada 1,000 mangsa. Gelombang ketiga pula dikesan bermula daripada 13 Mac 2019 dan kesemua 111 sekolah di daerah Pasir Gudang Johor diarah untuk ditutup kerana ianya telah menjejaskan kesihatan lebih daripada 2,000 orang awam susulan pencemaran tersebut menjadi semakin serius. Berikutnya, pada 14 Mac 2019, seramai 2,775 orang awam telah menerima rawatan manakala 7 orang dirawat di unit rawatan rapi. Berikutan dengan kes ini, pelbagai bantuan yang diterima antaranya adalah sumbangan oleh Sultan Johor, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar, bantuan daripada tentera dan Petronas yang diperolehi oleh Kementerian Tenaga Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan dan lain-lain lagi. Seterusnya, pada 4 April 2019, isu pencemaran sisa-sisa bahan buangan kimia ini diisytiharkan tamat. Namun pada 20 Jun 2019, kes ini berulang kembali buat kali kedua. Malangnya, sumber gas-gas beracun yang menyebabkan kes kedua ini berlaku tidak dapat dikenalpasti dengan baik oleh pihak-pihak yang berkuasa disebabkan oleh pengagihan data kepekatan yang tidak konsisten. Seterusnya, perbincangan diteruskan dengan bahan bahaya alam sekitar. Kejadian Sungai Kim Kim di Pasir Gudang Johor melaporkan kehadiran gas-gas akrylonitril, akrolin dan gas benzena. Gas akrylonitril adalah sebahagian cecair tidak berwarna yang meruap dan berbahaya kepada kehidupan akuatik. Manakala gas akrolin merupakan sebahagian cecair tanpa warna dengan bau yang sengit di mana gas ini merupakan campuran sebatian beracun yang mampu memberikan kesan berbahaya kepada kulit, mata dan rongga hidung manusia. Akhir sekali, gas benzena merupakan satu komposisi semula jadi minyak mentah dan sangat mudah terbakar dengan berbau manis. Tetapi sekiranya gas benzena ini diidu, ia mampu menjejaskan paru-paru dan membawa maut serta pendarahan dalam jangka masa yang panjang boleh menyebabkan kerosakan kromosom manusia. Seterusnya, mari kita lihat kaedah kajian yang telah dimanfaatkan dalam menyempurnakan tugasan ini. Ahmad Mazan Ayub 1993 mendefinisikan kaedah kajian sebagai langkah yang dijalankan bagi mencapai semua tujuan dan objektif penyelidikan. Kaedah kajian mudah difahami sebagai strategi dan tindakan bagi menyelesaikan permasalahan penyelidikan. Kajian ini telah dijalankan berpandukan kepada data sekunder yang merupakan data yang diambil daripada sumber sedia ada. Data sekunder ini boleh diperolehi melalui buku-buku, tesis, laporan dan latihan ilmiah. Ia juga boleh didapatkan melalui kemudahan jurnal atas talian. Keratan akhbar daripada Sinar Harian, Utusan Malaysia dan Berita Harian juga dirujuk bagi mendapatkan maklumat yang jelas berkaitan dengan pencemaran di Sungai Kim Kim di Pasir Gudang Johor. Saya teruskan dengan punca-punca pencemaran Sungai Kim Kim. Seperti yang dibahaskan, punca utama Sungai Kim Kim adalah berpunca daripada pembuangan sisa kimia di mana ada pihak yang tidak bertanggungjawab telah melepaskan pembuangan dari lori tangki sisa kimia sebanyak 2.43 tan secara haram.
Seterusnya ialah penyebaran asap toksik dari kilang-kilang dan menyebabkan ramai orang telah jatuh sakit. Yang ketiga adalah asap toksik yang terdahulu yang masih lagi belum dihapuskan sepenuhnya. Kes pencemaran Sungai Kim Kim ini mempunyai beberapa fasa dan asap toksik pada fasa pertama sebenarnya masih belum dihapuskan sepenuhnya, membuatkan asap toksik kedua menjadi semakin buruk. Selain itu, kos-kos yang ditanggung untuk menghapuskan sisa-sisa buangan juga boleh dijadikan salah satu punca. Hal ini kerana ia sebenarnya memerlukan kos yang tinggi untuk kerja-kerja pembersihan. Yang kelima adalah air sisa kumbahan yang dilepaskan pada waktu malam ataupun pada hujan lebat boleh dijadikan sebagai punca pencemaran Sungai Kim Kim ini berlaku juga. Kerana perkara ini kebiasaannya dilakukan kerana mereka ingin lari daripada pihak berkuasa dan juga orang ramai. Jadi mereka akan lakukan kerja-kerja ini pada waktu yang mereka fikir sesuai. Akhir sekali, pembuangan sisa-sisa toksik yang tiada sebarang lapisan mereka terus buang ke dalam Sungai Kim Kim dan menyebabkan pencemaran Sungai Kim Kim ini berlaku. Pencemaran Sungai Kim Kim bukan sahaja punca utama kawasan itu menjadi teruk. Malah ada juga beberapa faktor lain yang boleh kita kaitkan dan menjadi punca situasi ini boleh bertambah semakin buruk. Yang pertama, pencemaran di udara juga telah menyebabkan ramai orang sesak nafas sehingga menyebabkan mereka terbatuk-batuk. Antaranya ialah pembakaran secara terbuka. Hal ini adalah kerana kebanyakan sebab yang kita boleh lihat adalah kerana mereka tiada cara lain yang boleh menghapuskan sampah yang ada, dan jika tidak diambil tindakan, persekitaran kita mungkin boleh dilanda sampah yang berlebihan dan negara kita menjadi sangat kotor. Yang kedua adalah secara umumnya, pencemaran udara ini boleh juga dikatakan puncanya datang daripada bencana alam. Contohnya gunung berapi yang masih aktif. Kita boleh lihat di negara jiran yang masih mengalami masalah ini. Hal ini kerana fenomena akan menyebabkan asap yang tebal dan orang ramai tidak dapat bernafas dengan baik. Dan akhir sekali adalah pelepasan asap kenderaan yang banyak. Ini akan menyebabkan pencemaran udara bertambah buruk apabila terdapat kenderaan yang tidak diselenggara dengan baik. Seperti yang diketahui umum, punca pencemaran ini tidaklah berpunca dari syarikat-syarikat yang tidak bertanggungjawab. Malah, ada juga individu yang tidak bertanggungjawab telah membuang sampah ke dalam sungai dan mereka kebiasaannya akan membuang sampah pada waktu malam atau ketika ketiadaan orang di sekeliling untuk membuat perkara yang tidak senonoh tersebut. Bukan itu sahaja, mereka sebenarnya juga bukanlah tidak tahu tentang keburukan membuang sampah ke dalam sungai, tetapi mereka tidak diberi pendidikan dan kesedaran terhadap kesan yang berlaku jika perkara ini berterusan. Seterusnya, punca pencemaran air juga boleh berpunca daripada kawasan penempatan manusia, iaitu di kawasan pertanian. Mereka akan memilih kawasan yang berdekatan dengan sungai. Baiklah, terdapat juga beberapa petani yang akan menggunakan baja yang terlalu banyak sehingga menyebabkan bahan kimia tersebut dibawa arus dan mengalir ke dalam sungai yang berdekatan dan menyebabkan pencemaran sungai dan juga air. Perkara ini juga dapat dilihat ketika mereka ingin mengurangkan kos mereka dengan mengupah pekerja yang tidak mempunyai pengalaman dalam pertanian, kerana mereka hanya mengikuti arahan dari ketua mereka atau pihak yang menjaga kawasan tersebut. Akhir sekali, aktiviti pembalakan secara haram juga boleh dijadikan sebagai salah satu punca. Perkara ini akan menyebabkan hakisan tanah berlaku dan kemudiannya akan dibawa arus ke dalam sungai sehingga menyebabkan hidupan akuatik terancam sekaligus kitaran makanan manusia juga akan terkesan. Kita teruskan lagi dengan matlamat pembangunan lestari. Pencemaran Sungai Kim Kim ini boleh dikaitkan dengan matlamat 3, iaitu kesihatan yang baik dan sejahtera. Matlamat ini adalah untuk memastikan kesihatan yang baik untuk semua. Ianya diwujudkan untuk mengurangkan morbiditi dan mortaliti kumpulan seperti para ibu dan kanak-kanak, mengurangkan penyakit yang berjangkit dan tidak berjangkit, mengurangkan risiko penyalahgunaan bahan seperti bahan kimia yang berbahaya dan pencemaran, serta menyediakan perlindungan penjagaan kesihatan. Contohnya, Sungai Kim Kim di Pasir Gudang, Johor. Berdasarkan bukti yang dapat dari laporan menunjukkan prosedur pelupusan pembuangan sisa kilang oleh pihak yang tidak bertanggungjawab telah menyebabkan pencemaran air sungai. Ia juga telah menyebabkan ramai orang sakit teruk.
Perkara ini telah menyebabkan kesan yang amat buruk untuk beberapa tahun yang kemudiannya menjadi lebih teruk, terutamanya pada 2017 selepas dilaporkan 2.43 tan lori yang bertoksik kimia dicemarkan ke dalam sungai. Jadi matlamat ini amat baik untuk diimplementasikan. Seterusnya, matlamat 6 iaitu air yang bersih dan sanitasi adalah untuk memastikan kesediaan dan pengurusan air yang mampan dan sanitasi air untuk semua. Secara khususnya, ia adalah untuk merealisasikan air yang selamat untuk diguna pakai dan diseterika supaya kualiti air terjamin dan penggunaan air adalah baik untuk semua kegunaan. Berdasarkan laporan yang dilaporkan penduduk Pasir Gudang berdekatan Sungai Kim Kim di Pasir Gudang, Johor, telah mengalami pencemaran bau di mana terdapat bau busuk yang disebabkan oleh kilang-kilang yang berdekatan telah membuang sisa toksik kimia ke dalam sungai tersebut. Selain daripada itu, terdapat juga pembangunan rumah dan pusat komersial sedang dibina di kawasan berhampiran. Pakar kualiti air dan model Dr. Zaki Zainuddin juga menyatakan bahawa sistem rawatan kumbahan di Pasir Gudang sangat lama dan tidak dimodernkan. Tambahan lagi, kumbahan organik dan lain-lain yang datang dari kampung dari kawasan pertanian juga boleh dijadikan punca pencemaran air. Seterusnya, matlamat 14 adalah mengenai menyelamatkan dan melindungi kehidupan sungai, laut dan aset marin. Secara khusus, matlamat ini adalah untuk melindungi ekosistem marin, mengurangkan pencemaran marin, mengharamkan penampakan ikan secara haram, melindungi lautan dan meningkatkan prestasi ekonomi negara membangunkan pulau kecil. Dikatakan 80% pencemaran laut berpunca daripada aktiviti berasaskan darat seperti kumbahan dan sisa daripada penduduk dan kilang berdekatan di kawasan tersebut. Dari laporan The Water Pollution in the Kim Kim River Malaysia 2020, para penyidik mendakwa bahawa Ketua Kampung dan Ketua Persatuan Nelayan Suku Seletar Kampung Kuala Masai turut mendakwa kemerosotan ikan di sini amat ketara. Contohnya, pada tahun 2003, jumlah ikan yang mereka dapat dalam sehari lebih tinggi berbanding daripada tahun 2019. Sebagaimana kita ketahui, pencemaran Sungai Kim Kim di Pasir Gudang Johor mendatang pelbagai implikasi negatif terhadap penduduk sekitar. Umum mengetahui bahawa peristiwa Sungai Kim Kim di Pasir Gudang Johor adalah pencemaran sisa-sisa bahan buangan kimia terbesar di Malaysia. Natijahnya, penduduk sekitar telah terdedah kepada pelbagai bahan kimia beracun yang menjejaskan kesihatan mereka. Penduduk dilihat telah mengalami gejala negatif seperti batuk, pening, sakit tekak, muntah, demam, sesak nafas, mual dan kerosakan mata. Gejala-gejala tersebut dikatakan sebagai gejala yang normal sekiranya individu terdedah kepada bahan kimia organik seperti bensin dan juga akrolin. Impak negatif ini turut dialami oleh pelajar di SK Taman Pasir Putih dan SMK Taman Pasir Putih. Hal ini demikian kerana nisbah luas permukaan paru kanak-kanak memudahkan penyerapan bahan kimia yang lebih cepat. Tambahan pula, sekolah ini terletak di kawasan yang lebih tinggi dan pelajar yang terlibatnya majoritinya pelajar yang kelasnya di aras atas bangunan. Dilaporkan punca kejadian ini adalah daripada bau yang kuat yang dibawa oleh arus angin. Selain itu, pencemaran di Sungai Kim Kim di Pasir Gudang Johor telah menjejaskan aktiviti seharian kawasan sekitar. Sebanyak 10 buah taman perumahan telah terjejas, antaranya ialah Taman Saintek, Taman Rinting dan Taman Cendana. Menurut pengerusi Persatuan Nelayan kawasan Johor Selatan, kira-kira 650 nelayan terjejas pendapatannya apabila hasil jualan kurangan sebanyak 50% sejak peristiwa tersebut berlaku. Kualiti air Sungai Kim Kim di Pasir Gudang Johor juga telah didakwa ternaik dan membahayakan kesihatan manusia serta kehidupan akuatik. Kes pencemaran ini dipercayai memberi impak jangka panjang terhadap aspek emosi dan psikologi penduduk sekitar. Akhbar digital Free Malaysia Today pada 7 Mac 2022 menyatakan dengan terperinci di mana penduduk sekitar Pasir Gudang merasa trauma dan fobia selagi kilang di kawasan tersebut terus beroperasi, walaupun kes tersebut telah berlaku bertahun yang lalu. Ahmad Ali, 58 tahun, menyatakan bahawa beliau merasa ingat peristiwa di mana beliau dan isterinya tersedar daripada tidur seawal jam 2 pagi selepas terhidu bau yang kuat yang menyebabkan mereka keluar dari rumah. Pengalaman yang sama turut diceritakan oleh Purvendran yang berusia 33 tahun dengan menyatakan situasi yang dialami sebagai sesuatu yang menakutkan.
Beliau mengimbas kembali kejadian di mana beberapa jirannya di sekitar Taman Bukit Dahlia mengalami masalah kesihatan dan dimasukkan ke hospital dengan keadaan yang segera. Bahana daripada kes pencemaran ini turut menyebabkan masalah kecacatan kepada seorang kanak-kanak yang bernama Irfan Wafi. Akhbar Berita Harian dan Harian Metro memaparkan kisah Irfan Wafi yang berusia 12 tahun disahkan menghidap penyakit leukemia yang merupakan sejenis penyakit yang menyebabkan beberapa anggota badan menggeletar, siarkan Parkinson. Susulan terhidup gas beracun yang mengakibatkan kegagalan di fungsi paru-parunya. Pada mulanya, Irfan Wafi mengalami kesukaran untuk bernafas. Kemudian kakinya mula menggeletar dan jantungnya berdegup kencang semasa tidur. Ada kalanya Irfan Wafi menumbuk-numbuk betisnya dengan harapan kakinya tidak lagi bergetar. Ibu Irfan Wafi menyuarakan kekesalan kepada pengusaha kilang dan meminta agar mereka bertanggungjawab dengan kejadian yang menimpa bukan sahaja anak mereka, malahan semua mangsa. Sekian sahaja daripada saya serahkan pembentangan kepada rakan kumpulan saya yang lain. Polis sudah memiliki petunjuk bagi memberkas suspek utama terbabit dengan pencemaran Sungai Kim Kim, kata Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun. Beliau berkata pihaknya kini sedang memperhebatkan usaha mengesan dan memberkas suspek berkenaan. Bagaimanapun, beliau enggan menjelaskan perkara itu secara terperinci kerana masih dalam siasatan dan operasi pihak polis. Menurut Fuzi lagi, sebanyak 9 lokasi sekatan jalan raya dibuat sekitar Pasir Gudang dengan menempatkan 3 pelatun, membabitkan 150 anggota. Lori yang berkaitan juga tidak dibenarkan masuk ke kawasan tertentu bagi mengelakkan perkara ini berulang. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas melawat pusat rawatan di Stadium Tertutup Majlis Pembedaran Pasir Gudang. Hari ini, turut hadir Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA, Datuk Seri Akhil Sani Abdullah Sani dan Ketua Polis Johor, Datuk Muhammad Khalil Kadir Muhammad. Terima kasih Safira. Sekarang saya akan menguraikan tindakan yang diambil oleh pihak berkuasa dalam menangani pencemaran sungai tersebut. Pada gelombang pertama yang berlaku, tindakan awal telah diambil oleh pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pasir Gudang Johor sebaik sahaja penerimaan aduan daripada penduduk Taman Kota Masai Pasir Gudang Johor dilaporkan pada pukul 2 pagi 7 Mac 2019. Oleh itu, Ibu Pejabat pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia di Johor Bahru Johor telah menghantar pasukan khas pengurusan bahan berbahaya atau lebih dikenal sebagai HAZMAT di lokasi kejadian pada pukul 5.10 pagi 7 Mac 2019 bagi melaksanakan operasi dalam mengesan punca pencemaran yang dilaporkan oleh penduduk Taman Kota Masai Pasir Gudang Johor tadi dan diiringi oleh pihak berkuasa dari Majlis Bandaraya Pasir Gudang Johor. Bantuan daripada alat drone yang merupakan salah satu asas majlis pembandaran tersebut juga digunakan pada pukul 6.30 pagi di mana ianya berkemungkinan bahawa sebuah lori tangki telah membuang sisa kimia ke dalam sungai tersebut seawal pagi 6 Mac 2019. Bukan itu sahaja, Sekolah Kebangsaan Taman Pasir Putih dan Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Pasir Putih di Pasir Gudang Johor telah diarahkan untuk ditutup buat sementara waktu pada 10 pagi apabila para pelajar dan pekerja-pekerja kantin sekolah tersebut mengadu bahawa mereka mengalami simptom negatif. Pada hari yang sama juga, pos kawalan tempat kejadian juga telah diwujudkan secara rasmi di dalam Dewan Serbaguna Taman Pasir Putih Pasir Gudang Johor yang merangkumi beberapa agensi pengurusan bencana dari pelbagai sektor yang berbeza. Jabatan Alam Sekitar Johor telah berjaya menangkap seorang pemilik kilang kimia di Kulai Johor pada 10 Mac 2019 dan beberapa pemilik kilang sisa kimia yang lain dan diwakili oleh seorang pekerja dari penduduk Taman Pasir Putih Pasir Gudang Johor sendiri selepas pelaksanaan beberapa siri penyiasatan dilakukan. Disebabkan proses pembersihan dan pelengkaran pelupusan pada gelombang pertama mengambil masa yang terlalu lama, pasukan pertahanan kimia, biologi, radiologi dan nuklear dari 12 skuadron Regimen Askar Jurutera Diraja Angkatan Tentera Malaysia telah dihantar untuk membersihkan bahan kimia di dalam sungai tersebut dan mereka juga diiringi oleh pasukan khas pengurusan bahan berbahaya HAZMAT selepas mendapat perhatian yang lebih lanjut di jawatan kuasa pengurusan bencana peringkat negeri dan pos kawalan tempat kejadian telah dipindahkan di Stadium Pembandaran Pasir Gudang pada 12 Mac 2019.
Sehubungan dengan itu, pendudukan belanjawan sebanyak 6.4 juta daripada mesyuarat jawatan kuasa pengurusan bencana negeri telah diluluskan dan akhirnya ini dilaporkan bahawa kualiti udara di sekitar Sungai Kim Kim di Pasir Gudang Johor telah kembali pulih atas hasil kerjasama antara semua pihak yang berkenaan. Kesimpulannya, pihak polis juga berjaya menahan suspek-suspek yang terlibat secara langsung dengan isu pencemaran Sungai Kim Kim di Pasir Gudang Johor tersebut pada 17 hingga 19 Mac 2019, di mana mereka akan menerima hukuman penjara 5 tahun dan denda maksimum sebanyak RM500,000 jika disabitkan kesalahan. Seterusnya, kita akan membincangkan cadangan kepada kementerian dan agensi yang terlibat di Malaysia daripada perspektif pada bertindak bagi mengelak pencemaran Sungai Kim Kim di Pasir Gudang Johor berulang kembali, di mana tinjauan menyeluruh mengenai pelupusan dan penyimpanan sisa kimia berbahaya di kilang-kilang di kedua-dua kawasan yang dilaporkan perlu dijalankan untuk mengenal pasti dengan lebih tepat mengenai sumber pelepasan gas toksik supaya masa yang perlu diambil untuk tujuan pembaik pulihan tidak terlalu lama. Oleh itu, Badan Bertindak telah menyatakan bahawa kedua-dua agensi Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan hendaklah mengambil langkah yang segera bagi menentukan sama ada kilang-kilang kimia yang sedia ada mematuhi peraturan semasa di bawah Environmental Quality Act dan the Occupational Safety and Health Administration. Sebagai contoh, Jabatan Alam Sekitar seharusnya memeriksa semua kilang kimia untuk pelepasan gas toksik secara sengaja atau tidak sengaja dan tumpahan bahan kimia cecair berbahaya yang boleh membahayakan alam sekitar dan orang awam. Manakala Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan telah memastikan bahawa semua bahan kimia berbahaya yang terlibat di kilang kimia yang sama bagi memastikan semua simpanan bahan kimia telah dilaporkan mengikut peraturan pengelasan, pelabelan dan helaian data keselamatan bahan kimia berbahaya 2013 Occupational Safety and Health Administration. Manakala cadangan-cadangan yang lain oleh agensi-agensi tersebut tadi juga boleh dikenal pasti di sini. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Walaupun pelbagai langkah pencegahan dan inisiatif kerajaan telah diambil dan diusahakan, fenomena bencana alam masih tidak dapat dibendung secara terkawal dari masa ke masa. Ini membuktikan bahawa terdapat banyak cabaran yang perlu diambil kira dalam usaha menangani isu alam sekitar yang terjadi. Cabaran utama dalam permasalahan ini adalah kurangnya kesedaran dan penerimaan umum dalam kalangan masyarakat sejagat mengenai kepentingan alam sekitar. Sungguh pun kesedaran ini semakin meningkat jika dibandingkan dengan masa lampau, tetapi ianya masih belum mencapai peringkat yang realistik. Kebanyakan masyarakat masih mempunyai mentaliti bahawa tanggungjawab untuk memelihara alam sekitar bukanlah tanggungjawab bersama. Mereka beranggapan walaupun mereka telah mengambil langkah berjaga-jaga, akan masih ada orang lain yang tetap akan melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Walaupun kerajaan telah melaksanakan kempen kesedaran awam dan menggesa masyarakat untuk melaporkan sebarang salah laku terhadap alam sekitar, sikap tidak ambil indah rakyat Malaysia menyebabkan matlamat utama kempen ini tidak berjaya. Selain itu, kos-kos yang terlibat untuk membendung masalah pencemaran alam sekitar juga merupakan antara cabaran yang terbesar bagi pihak-pihak yang terlibat. Seperti yang boleh dijangkakan, kos pengurusan yang perlu diperuntukkan bukanlah sedikit, bahkan boleh mencecah jutaan ringgit. Lihat sahaja dari rancangan Malaysia Ketiga, Jabatan Alam Sekitar telah mendapat peruntukan perbelanjaan pembangunan awam yang berjumlah RM40 juta ringgit. Walau bagaimanapun, rancangan Malaysia Keempat menunjukkan kemerosotan sebanyak RM4 juta ringgit. Dengan pengurangan pembiayaan untuk hal-hal yang berkaitan dengan alam sekitar dan ditambah pula dengan pencemaran yang semakin meningkat, pastinya jumlah ini tidak akan mencukupi untuk menanggung semua kos yang terlibat. Cabaran ini bukan sahaja dihadapi oleh pihak kerajaan, tetapi juga pemilik-pemilik syarikat. Syarikat-syarikat yang kecil khususnya, mereka tidak mempunyai peruntukan dan pembiayaan yang mencukupi untuk menanggung kos perbelanjaan pengurangan pencemaran. Cabaran seterusnya yang terlibat dalam menangani isu alam sekitar adalah kelemahan penguatkuasaan undang-undang. Seperti yang kita sedia maklum, di Malaysia, banyak akta-akta yang telah digubal oleh Kementerian Alam Sekitar dan Air.
Walau bagaimanapun, undang-undang ini tidak akan dapat membantu untuk membendung pencemaran alam sekitar sekiranya tiada penguatkuasaan tegas yang diambil. Kurangnya pegawai penguatkuasa mendorong kepada kesusahan dalam menyediakan laporan lengkap sebelum sesuatu tindakan dapat diambil. Ia akan menggalakkan lagi kesalahan berulang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Pegawai penguatkuasa yang tidak dilatih berkaitan cara menguatkuasakan undang-undang alam sekitar dan tidak sedar bahawa undang-undang berkaitan alam sekitar jatuh di bawah skop pekerjaan mereka akan cenderung untuk bersikap tidak ambil peduli apabila berlaku sebarang kejadian salah laku terhadap alam sekitar. Akhir sekali, kurangnya tapak pelupusan bahan buangan menjadi cabaran dalam menangani isu alam sekitar. Sungguh pun masih ramai pihak yang mempunyai sifat dan rasa tanggungjawab dalam diri mereka untuk menjaga dan memelihara alam sekitar. Masalah kekurangan tapak pelupusan mendorong mereka untuk melakukan pelupusan secara terbuka. Tempat-tempat pelupusan yang telah disediakan oleh kerajaan pula agak jauh dari kilang-kilang tertentu. Kos tambahan seperti kos pergerakan ke tempat pelupusan tersebut perlu ditanggung oleh syarikat sendiri. Ianya adalah satu cabaran untuk meyakinkan pemilik syarikat untuk mengasingkan kos bagi aktiviti pelupusan ini yang dianggap tidak akan memberikan keuntungan kepada mereka. Ianya juga adalah mustahil untuk menyediakan tempat pelupusan yang hampir untuk setiap syarikat di Malaysia kerana kurangnya kawasan lapang yang jauh daripada kawasan penempatan. Dalam kesibukan mengejar kemajuan dan pembangunan ekonomi, kemusnahan ekologi sudah pasti tidak dapat dielakkan. Oleh yang demikian, kerjasama dari semua pihak amatlah diperlukan bagi memastikan supaya apa jua perkembangan serta pelaksanaan terhadap sesuatu pembangunan yang telah dirancang berjalan seiring dengan keperluan penjagaan alam sekitar. Secara keseluruhannya, kes Sungai Kim Kim di Pasir Gudang Johor bukanlah sesuatu yang baru. Bahkan banyak lagi syarikat lain yang melakukan pencemaran yang sama tetapi masih belum tertangkap oleh pihak berkuasa. Untuk memastikan kejadian yang sama tidak berulang, kerajaan harus cakna untuk mengambil langkah berjaga-jaga agar terus kekal relevan selaras dengan perkembangan dunia masa kini. Dan perlu diingatkan, khazanah alam bukanlah gadaian dalam membina negara yang maju dan sejahtera.